Sebab Quran pun ada sebut dadah ni. Dia kata Quran sebut dadah. Apa ayat dia ustaz? Dia tanya. Kita duk fikir ni, mana ada ayat Quran sebut dadah? Tak ada lah bang, Quran tak sebut. Ada ustaz. Dia baca ayat fi amadim mumaddadah. Jumpa ayat dadah ke dia. Aku mengaji 4 tahun mesti tak jumpa lagi. Dia jumpa ayat ni. Hebatlah. Padahal tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan lah. Tu ayat lain, ayat pasal neraka tu. Ayat pasal neraka ayat ni. Baik, dadah haram kerana kias pada arak. Arak haram. Kenapa arak haram? Bukan sebab nama dia arak. Haram arak kerana illah, mabuk yang ada pada arak. Minum arak, mabuk, hilang ingatan. Jadi haram. Bukan sebab nama dia arak, tidak. Sebab mabuk yang ada pada arak. Jadi hari ini, segala makanan, segala minuman yang walaupun tidak dengan nama arak, tapi ada illah yang sama, mabuk, semua tu haram. Dadah, pil, daun, ketum ke apa ke, haram. Pasal dia ada sebab yang sama, mabuk. Jadi arak haram ditangkap, dibicarakan dalam mahkamah undang-undang Islam sampai salah sebab 40 kali. Kan? Sebab 40 kali. Mati tak? Oh, tak mati. Mana mati sebab 40? Sebab pula bukan macam sebab hari ni tu. Hak ada dalam penjara itu sebab jahat, zalim, sebab lagu tu. Dia sebab tu sampai hancur punggung. Kulit punggung, isi punggung hancur. Bahkan dikatakan kalau sebab lagu tu 4 kali sebatan setahun, 5 kali sebatan setahun, boleh mati pucuk. Tak ada zuriat kawan ni. Sebatan yang zalim. Sebatan Islam ada cara dia. Tidak seteruk lagu tu lah. Ada cara yang diajar oleh ulama. Boleh buka YouTube, cari. Dekat carian adalah sebatan yang diajar dalam Islam. Lagu mana? 40 tak mati. Arak. Tapi dadah, yang haram dadah, kias pada arak, mati. Maknanya lagi beratlah undang-undang yang ada dari undang-undang Islam. Lepas tu selesai tak? Tak selesai. Penagih makin ramai, tak muat pusat serenti. Pengedar pula, Masya Allah, kaya-kaya, jutawan pengedar dadah. Dia tidak ada nakalam minallah, tidak ada cegahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak bantu. Pasal kita guna undang-undang rekaan kita. Ikut kepala otak. Jadi tidak ada bantuan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bala musibah kita rasa hari ini. Dan kita berdoalah agar bala yang kita rasa ni hanya di dunia saja. Kita minta jauh-jauh bala ini berulang ke atas kita di padang mahsyar hari akhirat wal'ayazubillah. Kita tak mahu. Bala kena atas dunia, musibah kena atas dunia, kita bersabar. Kembali kepada agama, insya-Allah. Itu meninggikan darjat kita, mengampunkan dosa kita. Dan kita minta jangan diulang bala ini di padang mahsyar hari akhirat. Kita tak mahu wal'ayazubillah. Itu bala. Antara bala yang disebut oleh Aisyah, kenyang. Kenyang itu bala. Dan hari ini kita rasalah memang masyarakat kita ramai mati sebab kenyang, sebab makan. Penyakit-penyakit hari ini majoriti yang mari sebab makan. Sebab makan. Tak jaga makan, dia mari penyakit. Baik. Kemudian disebut juga oleh Umar Al-Khattab. Dalam asar beliau kata Umar, "Iyyakum wal bitnah fit ta'am wasyarab fa innaha mafsidatul lil jasad murisatul lis-saqam maksilatun anis salah wa alaikum bil qasdi fihima fa innahu aslahu lil jasad wa ab'adu minas saraf wa inna Allah ta'ala la yabghudul habras samina wa innar rajula
lan yahlika hatta yu'sira syahwatahu ala dini. Umar kata, berjaga-jagalah kamu dengan perut dalam mengambil makanan dan minuman. Kena jaga. Kena berpada. Sebab berpada ni Nabi ajar. Nahnu qaumun la na'kul illa najum wa idza akalna la nashba. Kita merupakan satu kaum yang tidak makan kecuali bila lapar. Dan bila kita makan, kita tidak sampai ke tahap yang kenyang, yang bersangatan. Sesungguhnya ia boleh membawa kepada kerosakan badan dan ditimpa penyakit, menyebabkan malas untuk melakukan ibadah. Kalau kenyang telajak, malas ibadah. Dalil tengok Ramadan, kita buka puasa. Masa buka ni habislah kita pulun, kita ke darah. Macam-macam kuih, macam-macam nasi, macam-macam air, saih perut kenyang. Lepas tu masuk isyak, nak pergi tarawih pula. Bolehlah pergi tarawih. Tapi pergi cara malas. Dah perut kenyang dah, kenyang perut. Tarawih pun cara malas. Lagu mana? Biasa kan kita tengok 2 rakaat tu okey lagi, rakaat tarawih. Rakaat ketiga keempat dia duduk lagi. Imam bangun dah akad takbir, Allahu akbar, duduk dia. Imam baca Fatihah, duduk lagi tengok orang. Waladdallin amin, duduk lagi dia. Imam baca surah, habis surah, lakum dinukum waliyadin, baru dia bangun. Dia bangun akad takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam rakaat, dia pun rakaat. Dia ingat dia cerdik, padahal bodoh buat kerja gitu. Tak cerdik. Orang bila semayang nak kejar apa nama ni, takbiratul ihram, takbir pertama dengan imam tu, hak lebih pahala, lebih fadilat tu. Dan inilah yang kita puji jemaah tabligh ni. Tabligh pun adalah kesilapan dia, tapi hak ni kita puji. Orang geng-geng jemaah tabligh ni, dia bukan setakat nak kejar solat 5 waktu, bukan setakat nak kejar solat berjemaah 5 waktu. Bahkan kumpulan mereka kejar takbir pertama solat jemaah 5 waktu. Kalau tak ada takbir pertama ni, rasa bersalah. Ini bagus kumpulan tabligh. Dia kejar takbir pertama. Memang ini sangat berkat, sangat afdal ni. Tak payah kita buat benda lain dah. Imam takbir Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Jangan buat benda lain. Nak baca kul a'udzu birabbin nas sebelum tu. Masa tu baru nak baca, tak kena. Imam takbir Allahu akbar, ada orang baru buat keluar air sugi, tak banyak. Tak afdal. Sebelum tu. Akad takbir Allahu akbar, kita pun ikut imam terus. Jangan buat perkara lain. Tak afdal langsung. Tak. Golongan tabligh, dia kejar ni. Kita dan tayat akhir tak apa dah. Sengaja lambat, sengaja lewat kan. Kalau boleh nak semayang seorang diri. Jemaah surah Ar-Rahmah ni pelik lah kalau masih lagi nak kejar solat seorang diri. Pelik lah. Satu benda yang pelik. Jemaah surah tu imam lapor, sabar. Dia belah hulu Terengganu. Ada jemaah surah Ar-Rahmah seksyen 8 ni masih nak semayang seorang individu, rugi besar. Kena mari berjemaah di masjid surau. Allahu Rabbi. Dia cerita sikitlah sejarah kapung Tok Imam lapor ni. Dia sebenarnya bila kita pergi ke Kuala Berang ni, kawasan kapung Tok Imam lapor, dia orang-orang sekitar Kuala Berang, saya ni orang pantai, orang belah-belah pantai, Batu Rakit, Batu Buruk tu. Dia imam lapor bukan makna lapor nasi tu. Ini kajian yang dibuat. DBP pun tak tahu lagi ni. Dewan Bahasa Pustaka. Tak tahu lagi.
Kalau kita pergi orang sekitar kampung tu lah, Tok Imam Lapor, Sungai Ulo, Binjai Ketah, laluan Seterik tu, laluan dia orang tak panggil Imam Lapor. Kita orang Terengganu Lapor lah. Kita tak panggil Lapar. Lapar tu orang sini lah, orang KL. Lapar. Jadi kita di Terengganu bila perut kita lapar. Dan lapar maknanya nak makan. Lapar perut, nak makan. Baik. Imam lapar yang kita sebut ada kampung di Kuala Berang, dia bukan lapar nasi tu. Dan orang sekitar tu dia tak panggil Imam Lapar, tak panggil. Dia tetap kekal dengan nama Imam Lapar. Kalau tanya orang kampung sekitar tu, nak pergi mana tu? Nak pergi Imam Lapar je. Padahal bahasa Terengganu, lapar tu kita panggil lapar. Bila dia kaji tanyalah orang tua di sana, sebenarnya Imam lapar tu bukan makna lapar nasi, lapar perut tu. Lapar dengan makna yang biasa bangun malam. Itu bahasa Sanskrit, bahasa apa, wallahu a'lam lah. Lapar tu dengan makna bangun malam. Jadi kampung tu sebenarnya kampung imam yang biasa bangun malam, bertahajud qiyamul lail. Ni siapa-siapa di BP boleh interview saya lepas ni. Kita buat kajian baru berkenaan dengan kampung Imam Lapar. Imam Lapar sebenarnya lapar dengan makna bangun malam. Allahu Rabbi. Bahasa ni bahasa baru. Buat pen kertas tu tulis. Lapar. Ini sungguh ni Dok Gura ni. Orang veteran kampung sana dia beritahu lagu tu lah. Kat mana kita dia? Bila dia makan banyak, malah ibadah. Tu lah. Ibadah malah. Dan memanglah ini bukti banyak dah. Dan kita pun tengok sendiri. Sesungguhnya makan banyak ni sesungguhnya ia akan memberi kebaikan kepada tubuh dengan sederhana dalam makanan. Menjauhkan daripada pembaziran dan penyakit. Sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada pendeta yang gemuk. Ini kena ada satu tafsiran yang lebih terperinci. Sayyidina Umar kata Allah benci kepada pendeta yang gemuk. Pendeta dengan maksud orang alim lah. Ulama, ustaz, ini orang alim. Kalau kita baca zahir ayat ni saja, habis. Ulama gemuk, ustaz gemuk, Allah benci belaka. Dah kalau ustaz gemuk Allah benci, kita hak ada ustaz gemuk lagi dibenci ya. Itu kalau ikut tafsiran zahir. Dia sebenarnya bukan begitu. Yang asal maksud pendeta, orang alim, ustaz, ulama yang gemuk yang dibenci dengan makna dia makan dan tak kira halal haram, dia bedar belaka sehingga kenyang perut, seeh perut dia, gemuk perut dia, dan lepas tu pula dia malas untuk melakukan ibadah. Itu maksud pendeta ataupun siapa-siapa saja yang gemuk dibenci Allah. Tapi kalau fizikal kita begitu dah, kita diet setara mana pun, syakli ke, nutrisi apa pun ke darah, gemuk semacam juga, tapi ibadah kita maintain. Ibadah kita jaga dengan baik, tak ada masalah. Kena jaga. Dan sesungguhnya seorang itu tidak akan binasa sehinggalah nafsunya mengatasi agamanya. Dan ini Nabi sebut hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah kamu menjadikan nafsu kamu ikut apa yang aku bawa. Masing-masing bila sebut orang, manusia ada nafsu. Dan nafsu mesti ikut panduan agama. Jangan kita ikut nafsu. Bila kita ikut nafsu, punah. Hancur. Nafsu ada, tapi pandu nafsu dengan agama. Itu baru kena. Baik, dan juga disebut oleh seorang ulama lagi, Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia mengatakan bahawa man syabi'a dakhala alaihi sittu afat. Siapa yang sentiasa berada dalam keadaan kenyang, dia akan merasai 6 penyakit. Cuba kita tengok. 6 penyakit ini kita kena tak?
Sebab kita ni tengok seorang-seorang memang kenyang sokmo dah ni. Tak kenyang sentiasa kita. Jadi kena tak penyakit ni. Yang pertama apa? Faqdu halawatil munajat. Hilang kemanisan bermunajat. Bila kenyang, feel untuk munajat kebanyakannya kuranglah. Munajat ni benda. Munajat Melayu panggil munajat juga kan? Munajat tu benda. Nabi sebut hadis, Nabi kata ana rajulun unaji. Aku merupakan seorang lelaki yang sentiasa bermunajat. Munajat kalau Tok Guru Ni Aziz terjemah bisik. Bisik. Maknanya munajat kita bisik. Kita mengadu, merintih pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Bangun tengah malam lah. Pukul 4 pagi, 5 pagi, 3 pagi. Masa orang lain semua tidur, kita bangun munajat. Orang yang boleh bangun pukul 4, 5 pagi munajat ni, memang orang yang betul-betul ikhlas. Pasal orang munafik dia tak bangun. Apa untung dia bangun pukul 3, 4 pagi orang tak ada. Orang munafik kerja dia, waktu ramai-ramai ni dia mari lah. Nak tunjuk dia baik. Nak tunjuk dia warak. Tapi 3, 4 pagi, tak ada orang tengok. Apa untung aku bangun, baik aku tidur. Jadi orang yang boleh bangun 3, 4 pagi, orang ni orang yang betul-betul ikhlas. Kan? Kecuali dia bangun tu, dia update Facebook dulu. Sedang berqiyamul lail. Sedang lagi update Facebook. Itu, tak cerdik lah awak kerja lagu tu tak. Orang yang boleh bangun ni, tambah-tambah kalau dia istiqamah selama 40 hari. Dia boleh buat 40 hari, insya-Allah. 40 ni banyak kan? Hadis sebut. Kalau semayang, ada hadis Nabi sebut semayang 40 hari berjemaah di Masjid Nabawi. Ada fadilat. Saya lupa fadilat dia apa ada. Dan memang ada orang kerja fadilat ni. 40 banyak hadis disebut dengan angka 40. Isteri kita bersalin. Kita sebut pantang 40 hari. Maknanya pantang tak makan, hak berminyak, makan yang biasa-biasa 40. Kena kajilah apa di sebalik 40. Yang disebut oleh guru saya, 40 ni dengan makna kalau kita stay buat sesuatu selama 40 hari, memang akan mari sifat istiqamah. Sifat konsisten tu akan mari. Tu maksud 40. Kalau contoh, isteri saya, dia bersalin, anak kedua baru ni, dia pantanglah 40 hari. Orang kampung, orang tua ni banyaklah patah larang dia, antaranya air batu. Tak beri minum. Padahal masa dia nak dara air batu ni, mamah mulutlah, kuak, mamah air batu ni. Tapi bila lepas bersalin, tak diberi makan nasi dengan ikan panggang apa semua adalah alat-alat makan dia tu, 40 hari tak kena air batu, lepas pada tu dia tak rasa nak dah. Padahal dulu dia ketagihlah air batu ni. Bila 40 hari tak sentuh air batu, dia pun rasa tak rasa nak pun air batu. Panas setara mana pun minum air biasalah. 40 hari, itu kelebihan 40 hari. Jadi kalau kita boleh jemaah hanya 40 hari mari, kuliah hanya 40 hari, 40 malam mari, dengan angka 40 ni akan lahir sifat istiqamah. Akan lahir sifat, kalau tak buat lepas tu, rasa lain. Rasa tak tenang, rasa tak tenteram. Itu kelebihan 40. Orang yang sentiasa kenyang, dia hilang feel munajat. Pasal kenyang, jadi malah kenyang. Lepas tu ta'azzuru hifzil hikmah. Dia tak mampu menghafaz benda-benda hikmah. Hafal ayat Quran, hafal doa, hafal hadis, payah. Payah. Biasa kenyang ni payah. Tapi hafal lagu mudah ya. Hafal lagu mudah Allah. Lagu ni bukan setakat hari ni hak klasik tu. 60-an, 70-an dia boleh ingat hebat penangan lagu. Bukan setakat lagu Melayu, Bollywood. Macam orang India dah dia menyanyi suara tu. Udit Narayan. Dengan Lakta Mangeshkar tu. Dia boleh buat sebiji tak slang tajwid qalqalah tu ada belaka dah.
Hebatnya. Tapi mari bak hafal doa, hafal hadis, hafal ayat Quran. Payah. Hafal hari ni, esok lupa. Ulang balik esok, lusa lupa. Hak dia ingat dua doa je. Doa makan, doa jimuk. Hak ni ingat. Hak darah, hak tu. Hak lain payah. Tu pun kadang-kadang tak ingat doa jimuk. Allahu Rabbi. Lepas tu dua. Yang ketiga, hirmanus syafaqati 'alal khalqi, hilang rasa simpati terhadap makhluk. Sebab dia duduk kenyang, semua kenyang sentiasa, dia rasa orang lain kenyang belaka lah. Sebab tu hikmah tu dalam 12 bulan Allah fardukan sebulan puasa. Puasa sebulan Ramadan. Ada makan, minuman ada dalam peti, dalam peruyuk tu, tapi tak makan. Sebab nak didik hati bahawa di luar sana ramai lagi orang tak cukup makan, orang tak ada makan. Jadi falsafah puasa Ramadan nak didik hati, ingat kesusahan orang. Lepas tu lagi sakilul ibadah, payah nak buat ibadah kita sebut tadi. Wa ziyadatus syahwat, syahwat memuncak, syahwat meningkat. Ini makanan biasa je ni. Tambah-tambah kalau orang Melayu ada tokak adi, tokak kuda apa semua tu, tunjuk langit, tunjuk bumi. Tu lagilah. Lagilah. Allahu Rabbi. Lepas tu yang tu 5. Yang ke-6. Mungkin 5 ni ada orang saya tak kena Ustaz. Setakat Ustaz sebut 5 ni, alhamdulillah. Saya tak kena belaka ke? Bagus. Yang ke-6 ni confirm mu kena. Kalau tak kena mu bukan orang. Yang ke-6 ni dia sebut ni. Sebut apa? Wa anna sa'iral mu'minin yaduruna haulal masajid wasyiba yaduruna haulal mazabil. Orang yang kenyang, makan sentiasa kenyang, dia kata biasa kalau orang beriman, orang mukmin yang lain sibuk mari masjid nak solat jemaah. Tapi dia yang kenyang, tepat dia tandah. Orang lain masuk solat ke dah nak solat ni, tiba-tiba dia Allah sakit perut. Sakit perut, pedih perut, dah makan pedas kari banyak sangat, nak kena buang. Jadi walaupun 5 tadi mu tak ada, ke-6 ni confirm ada lah. Pasal bila kita makan memang kita akan buang. Bukan dalam syurga ni makan, makanan tu keluar jadi peluh yang harum, itu syurga. Atas dunia makan kena buang. Makan kena buang, itu kitaran dalam kehidupan yang Allah jadikan. Tak kena 5 yang tadi kita sebut, yang ke-6 ni confirm kena. Confirm kena. Itu antara orang panggil apa? Situ afat. 6 kesan keburukan yang kena terhadap orang yang biasa kenyang. Dan yang lebih teruk, bila kenyang, dia memberi kesan kepada ibadah dia. Memberi kesan kepada duit dia sebab membazir. Bila membazir, duit untuk sedekah kurang lah. Nampak? Dia banyak nak beli makan dia tu, nak beli kelengkapan dia. Dia banyak benda dia rugi dari sudut dunia dan dari sudut akhirat. Jadi kita jaga, bukan maknanya tak boleh makan, makanlah. Selagi boleh makan, cuma jaga. Jaga. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam makanan. Allahu Rabbi. Kita perasan dah hari ni, kata-katakan orang-orang muda, 30-an rebah mati. Doktor cek serangan jantung. Kita dah begitu je. Tak apalah, ajar dia dah. Nak buat lagu mana. Kita tak kaji ke? Sebab apa? Apa sebab? Apa punca? Pasal makanan kita. Makanan segera, fast food tu. Lepas tu dengan minuman macam-macam lah. Dari kecil kita dibesarkan dengan Pepsi, dengan Coca-Cola, dengan KFC, McD, Pizza, Domino, Burger King, macam-macam. Kajian telah dibuat, makanan-makanan segera ni, McD, KFC, Pizza apa, paling kurang khasiatnya. Paling sikit khasiat. Air Pepsi ni telah disahkan sendiri oleh Pepsi Corporation yang buat air Pepsi ni apa? Untuk menyedapkan rasa Pepsi, dia campurkan dengan ekstrak janin bayi. Nak suruh sedap rasa. Bukan dia ambil stokor bayi janin tu letak, tidak. Dia seduk
darah tu, plasma darah yang dalam janin bayi masuk. Ini Pepsi Corporation sendiri buat pengakuan. Itu Pepsi. Coca-Cola selepas 125 tahun beroperasi, lama dah ni Coke ni. 125 tahun baru kita tahu dalam air Coke ni ada 0.05% rasanya alkohol. Diletakkan alkohol 0.05 kalau tak silap. Memang kurang daripada 1 lah. Tapi benda alkohol ni, arak ni, sikit banyak tetap haram lah. Jadi ni kita dari kecil membesar dengan Pepsi, dengan Coke. Jadi habis rosak badan kita. Bukan setakat fizikal, roh kita pun rosak habis. Nampak? Dan kita tahulah Pepsi dengan Coke ni, apa nama ni, nak mencucikan tandas. Tuang Coke tu tak payah renyah pun, hilang habis kuning-kuning tandas tu. Besi-besi mana-mana yang karat, tuang Pepsi, hilang karat. Kita minum. Itu minuman. Yang makanan ni, baik McD, baik KFC, apa semua, dibuat kajian. Ada orang pengkaji mengatakan, daripada kita bawa anak-anak makan KFC, McD, apa semua ni, makanan-makanan segera ni, lebih baik kita beri tu anak isap rokok. Pasal keburukan makanan-makanan ni lebih teruk dari rokok lagi. Rokok tu pun teruk dah. Kita nampak budak isap rokok nampak kurang ajar. Sebenarnya itu lebih baik daripada KFC, McD, makanan-makanan segera ni. Ini bukan kita sebut saja, kita baca dan kita kaji, kita share pada hari ni untuk pengetahuan. Dan bila kita terdedah dengan makanan lagu ni daripada kecil, 35 rebah mati. Tak ada 40 rebah mati. Heart attack, serangan jantung. Ini antara punca dia, makan. Dan antara misi Yahudi nak merosakkan umat Islam, makanan. Dia bukan setakat nak rosakkan fizikal tubuh kita, bahkan nak rosakkan rohani dalam tubuh kita. Macam tadi lah, Pepsi itu satu hal dah. Dengan kita letak atas karat-karat hilang dah, satu hal. Manakala minum tu, lepuk tulang apa semua dalam badan. Lepas tu campur dengan ekstrak janin bayi masuk, dia rosak fizikal rosak, rohani rosak. Allahu Rabbi. Jadi makan antara agenda Yahudi nak merosakkan umat Islam, dan kita kena hati-hati dengan pemakanan. Ikut cara makan Nabi, insya-Allah kita terjaga daripada terkena benda-benda lagu ni. Wallahu a'lam. Itu antara penyakit yang kita sebut. Insya-Allah kita akan sambung lagi kalau ada orang. Saya tak ada jadual tetap lah di sini. Cuma kalau dipanggil untuk menggantikan siapa-siapa, kita baca kitab ni insya-Allah. Dan ada banyak lagi perbahasan yang disebut. Wallahu a'lam. Jadi muslimin muslimat, malam ni jadual asal dia Ustaz Mak Cina. Ustaz Mak Cina sepatutnya last minute dia call, tak dapat datang, dia minta saya ganti. Dan dia pesan tadi dia ada hajat lah. Dia ada hajat dengan kerja dakwah dia dan hasrat dia nak buka satu madrasah di Kedah dengan YB mana Ustaz Nasir tu, YB Nasir dari Kedah tu, pada Terang. Ada dia perancangan 2 orang ni, dia sedang dalam proses nak membina madrasah. Jadi dia pesan hajat ini pada saya, so saya sampaikan hajat, sama-samalah kita membantu sedikit sebanyak untuk pembinaan tahfiz dan madrasah yang nak dibina oleh Ustaz Mak Cina dengan YB Nasir, tak silap, Nasir Zakaria kan, Ustaz Nasir Zakaria. Dia sama-sama kita bantu insya-Allah untuk saham akhirat kita. Kemudian yang kedua, ada jualan sikit di luar sana. Ada air Zam-Zam. Baru ni saya datang, saya cerita sikit kan pasal air Zam-Zam, air terbaik dunia. Sebab hari ni ramai sangat orang jual air ruqyah, air syifa 30 juzuk,
air doa tok guru, kan macam-macam air kan. Tidak dinafikan air-air ini ada khasiat. Tapi bila mari air Zam-Zam, letak tak baca apa pun Zam-Zam ni direct mari dari Saudi, air lain semua kalah. Kalahlah air lain. Ranking airnya begitu. Bukan kita nak condemn produk kan, tidak. Ada khasiat. Tapi mari dengan Zam-Zam, kalah air lain. Nah, ini cara air dia. Jadi sebenarnya air Zam-Zam sangat bermanfaat. Terutamanya bagi orang yang ada penyakit kronik. Kanser, kecil manis yang kronik, darah tinggi, buah pinggang, jantung yang kronik, sangat digalakkan dia minum air Zam-Zam setiap hari. Setiap hari. Kalau boleh paling kurang sehari segelas dia minum air Zam-Zam. Biar dia cuci balik dalam badan kita. Ini khasiat Zam-Zam. Sebab tu kita kena amalkan minum Zam-Zam. Tambah-tambah air kena catu ni, molek lah. No. Jadikan air Zam-Zam. Ada harga sebotol RM10, 500 ml. RM10 insya-Allah, dan keuntungan pun kita akan masuk derma sedikit sebanyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.